Silakan Yang Berhormat Datuk Akbar Ali. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Timbalan Speaker. Saya ingin turut menyertai kawan-kawan yang lain dalam membahaskan dan seterusnya menyokong rang undang-undang ini. Pertama sekali saya ucap tahniah di atas prakasa kerajaan membentangkan rang undang-undang ini bersama-sama dengan tujuan yang suci yang telah pun digariskan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri. Harus diingat bahawa majlis ini atau rang undang-undang ini ditubuhkan untuk 6.7 juta pekerja dalam sektor swasta. Penduduk Malaysia adalah seramai 29.2 juta, termasuk rakyat dan bukan rakyat. Jumlah guna tenaga 11.5 juta, jumlah pekerja keseluruhannya yang Datuk Menteri mengikut Labour Force Survey ialah 11.1 juta. Yang demikian, mengambil senario keseluruhannya, saya fikir adalah tidak wajar sekiranya kerajaan tidak diberi ruang sedikit pun untuk melaksanakan rang undang-undang ini. Kerana apa yang dilaksanakan di bawah majlis ini nanti sudah tentu ada impaknya ke atas keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi 6.7 juta hanyalah lebih kurang 1/3 atau 6 bagi 30 1/5 daripada seluruh penduduk Malaysia. Yang demikian, saya ingin menambah apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri bahawa ia bukan sekadar tripartite, tetapi sebenarnya saya rasa dia merangkumi 4 komponen dalam menangani atau mengambil kira kepentingan penduduk negara ini 29.2 juta pada masa ini. Iaitu pertama sekali ialah pihak kerajaan, yang kedua pihak majikan, yang ketiga pihak pekerja, dan yang keempat ialah pengguna dan rakyat keseluruhannya. Itu satu aspek. Yang keduanya, saya dengar tadi ada kawan-kawan berkata dia memberikan gambaran seolah-olah kerajaan ini kurang begitu adil pada pihak pekerja dari segi menentukan pendapatan, yang mana akhirnya memberi gambaran seolah-olah the real wages atau the real income is negatif dengan izin. Mengikut rekod, tadi Datuk Menteri telah menerangkan bahawa kadar kenaikan gaji sekitar 2.6%. Mengikut rekod CPI pula, Consumer Price Index, purata kenaikan inflasi negara kita berdasarkan CAGR adalah 2.4%. Ini bermakna real wages did increase by 0.2% dengan izin. Saya bukan nak membela kerajaan semata-mata dan menafikan kepentingan pekerja, kan saya juga pekerja. Tetapi saya nak letakkan ini in a proper context supaya keadilan akan dinikmati oleh semua pihak. Itu baru kenaikan gaji. Tapi kalau kita lihat pula kenaikan pendapatan berdasarkan pendapatan isi rumah, Yang Berhormat Datuk Timbalan Speaker, bagi tempoh 2002-2009 berdasarkan HIS tadi, sesungguhnya pendapatan isi rumah sekali lagi berdasarkan CAGR meningkat 4.8%. Ini bermakna pendapatan meningkat, pendapatan isi rumah bulanan meningkat 2 kali ganda daripada kenaikan kadar inflasi. Ini bermakna juga bukan sekadar nominal income yang telah meningkat, tetapi juga dengan izin real income, household income telah meningkat sekali ganda berbanding dengan kadar inflasi. Jadi pada saya, kerajaan telah melaksanakan sesuatu yang baik untuk pekerja, untuk rakyatnya. Ini tidak dapat dinafikan berdasarkan statistik yang saya sebutkan tadi. Sesungguhnya kerajaan telah dapat menangani kemiskinan berdasarkan kenaikan income tadi, real income bukan nominal income, dan seterusnya telah dapat merapatkan ruang atau jurang pendapatan. Yang demikian juga kita menghargai usaha kerajaan pada masa ini melalui salah satu mekanisme saja
one of the many. Yang mana gaji minima ini adalah antara rantaian usaha prakasa kerajaan untuk menambahkan pendapatan, membasmi kemiskinan, merapatkan jurang, kerana salah satu ciri penting dalam gaji minima ialah social justice. Dengan izin, keadilan sosial yang mana jurang pendapatan boleh dirapatkan. Ini antara nilai-nilai terbaik dalam mana-mana gaji minima. Jadi kerana itu saya sokong, kerana apa yang diusahakan melalui proses ini sebenarnya kata peribahasa Melayu, sekali merangkuh dayung, 2-3 pulau terlampau. Menambah pendapatan, mengurangkan kemiskinan, dan seterusnya merapatkan jurang pendapatan. Datuk Timbalan ini betul. Saya menyokong rang undang-undang ini kerana dia begitu relevan. Saya tidak menyokong membabi buta. Kerana apa yang dibentangkan tadi nampak kebijaksanaan, kematangan, keseimbangan dalam membentangkan ruang undang-undang ini dalam mukadimah yang berhormat Datuk Menteri tadi. Diambil kira dua pihak. Satu, apa baiknya, dan yang kedua, kebimbangan tentang aspek-aspek negatifnya. Jadi dia relevan kerana daripada 11.1 juta guna tenaga itu, sebanyak 74% adalah pekerja, employees. Tak sampai 4% majikan. Maka nampaklah relevannya tentang gaji minima ini. Yang kedua, 76% dari guna tenaga itu adalah berpendidikan menengah dan juga rendah daripada itu hingga tidak ada kelulusan. Jadi memang sesuailah dengan kelulusan yang rendah itu, gaji yang rendah, maka kebajikan mereka perlu dijaga melalui rang undang-undang yang sedang kita bincangkan ini. Dan tadi sudah dijemput juga bahawa sebagian besar di kalangan pekerja kita berpendapatan rendah. Maka semakin tinggilah relevansinya dengan izin tentang meluluskan rang undang-undang ini. Seterusnya saya ingin menarik perhatian tentang kematangan dalam mengambil kira untuk menentukan kadar gaji minima tadi selaras dengan peruntukan di bawah pasal 4 dalam bracket 1 bracket B dan juga pasal 22 dalam bracket 1 bracket B, iaitu dia mengikut misal kata prestasi sektor masing-masing. Dan ini memang menasabah kerana sebagai contoh, total productivity di Malaysia pada tahun 2010 adalah pada tahap 5.8%. Itu pada keseluruhannya. Tetapi sektor pembuatan lebih tinggi lagi, 94%. Namun demikian, sektor perkhidmatan hanya 4.7% dan pertanian sebagai contoh hanya 1.8%. Maka disitulah terletak kemunasabahan menentukan gaji minima berbeza-beza. Begitu juga dari segi wilayah ataupun kawasan, dan kita semua tahu luar bandar lebih rendah kos sara hidup berbanding di bandar. Sabah Sarawak lebih tinggi daripada Semenanjung Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu. Sehubungan dengan itu, saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Datuk Menteri bahawa di satu pihak, kalau kita banding dengan negara-negara yang matured ekonomisnya dengan izin seperti USA, Japan, Hong Kong dan sebagainya, UK, tahap kita yang saya sebut tadi 5.8% adalah lebih